Di London ada segalanya. Budaya, kehidupan malam, makanan, fashion, bola sepak, dan juga komuniti Yahudi. Agak besar. Kira-kira 150.000 orang Yahudi, yaitu lebih kurang separuh daripada jumlah keseluruhan di seluruh Britain, tinggal antara Enfield dan Brixton. Walaupun di pusat bandar mungkin terasa selamat, kawasan kejiranan Yahudi terasa seperti sasaran mudah bagi pihak antisemit di bandar ini. Insiden-insiden semakin meningkat dengan kadar yang membimbangkan dan kerajaan Britain tidak melakukan secukupnya. Hanya angka-angka dan kebencian terhadap Israel yang semakin meningkat, ya. Tanya saya soalan, hello. Kami sedang menjalankan projek mengenai bandar ini, mengenai London dan mengenai hubungan antara London dan Israel. Dan saya ingin tahu, apa pendapat anda tentang Israel. Bebaskan Palestin, saudara. Bebaskan Palestin. Ya, Shalom. jual mereka. Baiklah, Pertengahan, shalom. jual dia. Mari kita pergi. Saya sayang Israel. Saya sayang semua orang. Kita semua adalah saudara dan saudari. Baiklah. Ia tidak membantu sesiapa pun, kan? Kecuali dari segi wang. Apa pendapat anda tentang bagaimana perasaan orang British terhadap Israel? Saya sedang cuba memahaminya, tapi awak dah ambil mikrofon saya. Okey. Dan itulah sebenarnya bagaimana politik berfungsi, kawan-kawan, di rumah. Kira-kira 2 tahun lalu, pada 24 Ogos, saya menerima email mereka menjemput saya untuk menyertai kem penulisan lagu dan ia akan berlangsung di Wales. Saya sampai di sana, ada sebuah pondok kecil. Saya minta pemandu yang bersama saya untuk tolong pastikan saya berada di tempat yang betul. Saya bertembung dengan 3 lelaki besar yang mula berlari ke arah saya dengan niat yang tidak baik dan begitulah mereka sebenarnya menyerang saya. Mereka juga menggari saya dan mengikat saya pada sesuatu seperti sinki, seperti radiator yang ada di dinding. Nasib baik sebab pemandu masuk bersama saya. Dan dia berjaya melarikan diri. Mereka faham bahawa jika pemandu itu melarikan diri, dia mungkin akan meminta bantuan. Selepas beberapa minit saya mengangkat kepala, saya nampak tiada sesiapa di sana. Begitulah saya sedar saya boleh bangun. Saya nampak saya boleh melepaskan diri. Saya mula keluar perlahan-lahan ke ladang-ladang di sana, di kawasan Wales. Saya bersembunyi di belakang sebuah pondok usang di sana dan menelpon meminta bantuan. Dan itu adalah saat yang sangat-sangat sukar dalam hidup saya. Saya tidak pasti sama ada saya akan dapat bertahan. Mari kita katakan begitu. Pada mulanya, polis berkata mereka hanya mahu menculik saya dan melarikan diri serta cuba memeras wang. Dan semakin lama masa berlalu, mereka semakin menekankan hakikat bahawa memang ada motif nasionalis di situ. Baguslah. Hari Sabtu tengah hari dan di Taman Felton. Anda boleh lihat namanya di sini. Ini adalah kes luar biasa di London. Kami sebenarnya berada di sini dalam kayuhan besar untuk Palestin. Acara untuk seluruh keluarga, kanak-kanak, orang dewasa. Sebenarnya kira-kira 150 penunggang basikal yang datang dari seluruh London berkumpul di sini, di Taman Felton untuk acara demi Palestin. Membantu dengan jualan kek, mengumpul dana untuk sebuah keluarga di Gaza yang memerlukan bekalan air. Jadi, apabila peristiwa 7 Oktober berlaku, kami menjadi lebih aktif, terlibat dalam menyertai semua demonstrasi nasional, menyertai kayuhan basikal dan menjadi suara untuk rakyat Palestin. Untuk menghentikan pembunuhan beramai-ramai, untuk menghentikan pembersihan etnik. Israel tidak pernah dipertanggungjawabkan selama berdekad-dekad. Sejak malam itu, rakyat Palestin menjerit dan menjerit serta cuba melakukannya secara aman. Lihat, dia sedang mendengar. Media Britain sangat kritikal terhadap kami. Ia bukan sahaja media tempatan, malah juga media antarabangsa. Jadi, ia memberi kesan kepada seluruh dunia. Ramai orang sering mengelirukan orang Israel Denmark. Jadi anda tahu, anda tahu tidak berpengetahuan. Sungguh. Tetapi pada masa yang sama, saya katakan kepada rakan-rakan Yahudi saya supaya lebih bersuara. Tetapi ia sedikit seperti menyalahkan mangsa. Anda perlu bangkit dan bersuara kadang-kadang. Dan jika anda tidak, itulah yang menyebabkan Holocaust berlaku. Begitulah Adolf Hitler muncul. Apa yang berlaku pada 7 Oktober itu memang dahsyat. Tetapi kadang-kadang, apabila berdepan dengan tragedi yang mengerikan, anda perlu menunjukkan sifat rendah diri dan belas kasihan. Ia bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Melakukan apa yang mereka lakukan dan melakukan pembunuhan beramai-ramai bukanlah jawabannya. Chomrim ialah sebuah organisasi yang dibiayai sepenuhnya oleh komuniti. Kami berada di sana untuk menunjukkan kehadiran dan kami berada di sana untuk bertindak sementara sehingga polis tiba. Berapa kerap anda menerima panggilan? Tanpa? Panggilan, saya akan kata kira-kira 5 kali sehari. Ia berbeza antara 5 hingga 8 kali sehari. Orang menjerit di jalanan, Heil Hitler, sama ada ia bebaskan Palestin, bunuh orang Yahudi. Ini adalah salah satu kawasan paling Yahudi di London, iaitu kejiranan Golders Green. Perniagaan kosher di setiap sudut, kira-kira 3,000 keluarga Yahudi di kejiranan ini yang telah menjadi tumpuan untuk insiden antisemitik. Ini adalah sebuah kafe.
Kami ada sebuah kedai roti. Kami ada sebuah kedai pizza. Ini semua adalah restoran kosher. Sasaran utama, tiada keselamatan. Di sini kita ada humus segar. Beberapa hari selepas 7 Oktober, di sini mereka menyembur grafiti Palestin di belakang jambatan ini. Ada juga insiden di mana mereka membaling tong gas ke pintu, sebenarnya memecahkan pintu itu. Sebaliknya, saya juga boleh katakan jumlah surat yang saya terima daripada orang bukan Yahudi yang menghantar wang dalam sampul surat, saya tak pernah lihat perkara seperti itu sebelum ini. Kurang terasa perkara itu sejurus selepas 7 Oktober, kecuali beberapa insiden yang berlaku. Tapi saya rasa dengan berlalunya masa, perasaan antisemitisme yang semakin meningkat secara umum boleh dirasai juga di sini. Sudah tentu saya akan ceritakan. Nashim Mogishim. Kurang rasa selamat untuk berjalan di jalan dengan identiti Yahudi mereka. Adakah anda berkongsi pandangan ini? Ya, sudah tentu. Antara 7 Oktober dan perarakan yang berlaku di sini setiap minggu, ia seolah-olah menghalalkan kebencian terhadap Yahudi dan ia mengambil masa yang lama untuk kerajaan. Maksud saya, secara literal, sehingga Golders Green diserang dengan bom api beberapa kali, barulah mereka sedar. Dia datang dari stesen bawah tanah di sini dan akhirnya menikam salah seorang daripada mereka. Jadi dia berjalan sampai ke sini dan ada seorang lelaki Yahudi di sini berhampiran perhentian bas. Dan di sinilah dia menerkamnya. Tidak. Apa yang kami harapkan daripada pihak polis dan kerajaan ialah mereka perlu meneruskan kes-kes tersebut. Proses susulan selepas itu agak lemah dan perkara itu perlu diperkukuhkan. Mereka ditangkap tetapi tiada apa-apa yang berlaku selepas itu. Apa yang kami lakukan semakin menjadi sasaran oleh organisasi pengganas. Kami bertemu Gideon di pejabatnya di London. Sangat penting baginya untuk memastikan tiada siapa yang tahu di mana mereka berada kerana perjuangan mereka menentang antisemitisme dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Terdapat satu perarakan Palestin yang berada di hadapan saya. Ketika saya mula melintas, saya merasakan ada tangan memegang saya terlebih dahulu. Kemudian saya sedar ada seorang anggota polis menarik saya kembali ke atas kaki lima. Awak, ini adalah perarakan yang menyokong Palestin. Kami bimbang kehadiran awak di sini akan menimbulkan kemarahan orang-orang ini. Jadi kami terpaksa menahan awak jika awak terus berada di sini. Kami telah diberitahu bahawa perarakan ini adalah selamat, bahawa ia adalah aman. Itu bagi saya adalah bukti mutlak. Tetapi itu adalah satu penipuan. Sejujurnya, ia memang sangat memualkan. Bukan itu sahaja, malah Sir Mark Rowley, Ketua Perkhidmatan Polis Metropolitan, yang mengatakan bahawa beliau sebenarnya menyokong tindakan pegawai itu. Mereka keluar pada tengah malam sekitar jam 1.23 pagi dan mereka berlari ke sini dengan membawa bekas petrol. Di tempat ini, 5 bulan lalu, keganasan melanda semua orang. Satu kumpulan tiba di sini. Mereka menyimba bahan bakar ke atas ambulans milik United Hatzalah dan sebenarnya membakarnya. Salah satu daripadanya malah meletup dan serpihannya jatuh ke atas sinagog yang terletak betul-betul di sini, Nimut. Ia benar-benar menakutkan dan mencemaskan dan orang ramai tidak percaya betapa rendahnya seseorang sanggup bertindak untuk menyerang perkhidmatan ambulans. Malangnya, polis mengambil masa 25 minit untuk tiba, lebih daripada 25 minit. Dan ini memang tidak memadai. Awak sebenarnya telah sampai ke hari ke-40, yaitu hari memperingati Hasan bin Ali. Setiap syai dalam puisinya menyebut hari ini. Terjemahan Kunkar. Sebagai contoh, apa yang awak tunjuk di sini, Husnat Al-Rasul, itu adalah institusi agama Iran di London. Ia bukan institusi yang tidak berbahaya. Adakah keganasan itu dibiayai oleh Iran? Institusi agama itu membolehkan. Ia adalah alat yang membolehkan Iran. Hanya untuk mengawal populasi Syiah. Mereka sangat berusaha untuk menekankan aktiviti mereka yang kelihatan tidak bersalah. Awak akan lihat di sana ada derma, semuanya pada akhirnya dikawal oleh Iran. Dan inilah asas yang membolehkan Iran mendapat pengaruh di Britain. Awak nampak Lulalbi, sebenarnya itulah NGO. NGO Iran yang paling besar di dunia. Sebenarnya orang yang mengetuainya, Haitollah Ramzani, dilantik oleh pemimpin tertinggi Iran.
Awak juga sebut satu perkara lagi dalam konteks ini, penyebutan tentang golongan muda. Mereka melabur dalam usaha untuk membasuh minda golongan muda Syiah supaya mereka setia kepada Iran dan juga kepada revolusi. Memang betul, awak tidak akan nampak mereka secara terbuka menyeru kepada keganasan. Tetapi inilah yang kita panggil sebagai asas yang membolehkan Iran mendapat pengaruh dalam komuniti Syiah di seluruh dunia. Dan jika mereka akhirnya memerlukan aktiviti operasi, inilah tempat yang akan mereka cari. Acara ini berlangsung di Speaker's Corner di Hyde Park, tempat yang paling sinonim dengan kebebasan bersuara. Sebentar tadi, mereka hampir meyakinkan kita bahawa ini adalah acara yang tidak berbahaya dan kemudian kita nampak bendera ini. Republik Islam Iran, betul? Bendera Iran. Tiada bendera Iran. Tiada bendera Iran yang lain. Tiada bendera lain. Boleh saya tanya, apa kaitannya dengan acara itu? Maaf. Saluran yang mana? I24 News. I24 News. Apakah ID Anda? ID. Kami ada ID. Hanya selepas penggambaran barulah kami perasan. Bandana yang dipakai oleh orang ini, tulisan merah itu menyebut hari ke-40, tetapi perhatikan gambar di sisi kepalanya. Di sebelah pertama ialah Qasem Soleimani, bekas komander pasukan Quds yang telah dibunuh oleh pihak Amerika. Di sebelah satu lagi, Ali Khamenei, bekas pemimpin tertinggi Iran. Prof Nakomi Trakim dari kawasan itu, dan dia beritahu jika ada 2 serpihan yang mengikuti kita di sini. Apa yang kau cakapkan? Kerajaan ini pun jarang menyebut isu ekstremisme Islamis. Anda tak boleh bermain politik dengan ekstremisme. Anda perlu menamakannya. Anda perlu menanganinya. Apa yang berlaku bila Anda bermain politik dengan ekstremisme? Ia semakin berkembang. Orang ramai terpengaruh dengan ideologi itu. Orang fikir ia perkara biasa. 150,000 orang Yahudi tinggal di London dan majoriti besar akan bersetuju bahawa Britain telah berubah. Negara yang sekian lama menyokong Israel mungkin mesra kepada pelancong Israel. Tetapi dalam diamnya, ia menjadi tanah subur untuk unsur-unsur yang memusuhi Israel bertapat. Dan orang Yahudi merasakan tiada siapa yang boleh mereka harapkan. Saya rasa dalam sejarah Yahudi, sudah banyak kali tiba masanya untuk pergi. Jika United Kingdom jatuh dan menjadi tempat di mana orang Yahudi tidak boleh tinggal lagi, ia benar-benar memalukan dan teruk untuk Barat secara keseluruhan. Dan saya rasa kita belum sampai ke tahap itu lagi.